Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap kamu semua sihat hendaknya. Okey, pada minggu ini kita sambung lagi tentang pelajaran yang ketiga, iaitu sifat wajib bagi Allah. Pada minggu ini Ustazah fokus kepada 5 lagi sifat-sifat sifat wajib bagi Allah. Seperti mana kamu semua sedia maklum, sifat wajib bagi Allah ada 20. Ada 20 sifat. Maknanya sifat yang mesti ada pada Allah ada 20 sifat. Jadi hari ini kita habiskanlah sampai sifat yang ke-20. Kita ambil daripada 16 hingga 20. Okey, baik. Semua dah belajar ya. Semua dah bersedia untuk belajar. Okey, jadi mari kita tengok slide seterusnya. Okey. Okey, ni sambung sambung hari tu. Sifat yang ke-16. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-16 iaitu kaunuhu ta'ala aliman. Okey, kaunuhu ta'ala aliman. Okey, ni kaunuhu ta'ala aliman. Apakah yang dimaksudkan dengan kaunuhu ta'ala aliman? Sebelum ni kita dah belajar kan ilmu. Okey, ilmu. Ilmu tu maksudnya perkataan daripada sinilah. Aliman. Maknanya aliman ni perkataan daripada perkataan ilmu. Okey, maknanya apa? Maknanya keadaan Allah yang maha mengetahui. Keadaan Allah yang mengetahui. Allah Ta'ala itu sifatnya mengetahui. Tahu apa yang kita buat, sama ada dari segi zahir ataupun batin. Tahu apa yang kita buat, setiap gerak kerja kita, setiap langkah kerja kita, Allah Ta'ala tahu. Walaupun sekecil zarah, sekecil sikit pun kita buat kebaikan, Allah Ta'ala akan tahu. Ataupun kejahatan, apa yang kita buat, segala kejahatan yang kita buat, semua Allah Ta'ala tahu. Sama ada benda tu besar ke, kecil ke, semua Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala itu sangat mengetahui. Kaunuhu ta'ala aliman. Okay, maksudnya apa tadi? Ustazah ulang semula. Kaunuhu ta'ala aliman artinya Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Okay, keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Okey, kita tengok sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-17. Okey, yang ke-17 iaitu kaunuhu ta'ala kaunuhu ta'ala hayyan. Okey, kaunuhu ta'ala hayyan. Hayyan. Pun semua juga sebelum ni kita dah belajar hayyan. Apa maksud hayyan? Ataupun perkataan yang kita belajar sebelum ni hayat. Hayat maksudnya hidup. Jadi, apa maksud kaunuhu ta'ala hayyan? Maksudnya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Allah Ta'ala itu sifatnya hidup. Okey, hidup. Dia tidak mati. Sampai bila-bila pun tak mati. Dia tak samakan dengan manusia ataupun dengan makhluk lain yang Allah Ta'ala ciptakan. Semua akan binasa. Tapi Allah Ta'ala sifat wajibnya, sifat yang mesti ada padanya iaitu dia sentiasa hidup. Tak pernah mati. Dia sentiasa hidup dan tak pernah mati. Okey, maknanya apa maksud kaunuhu ta'ala hayyan tadi? Kaunuhu ta'ala hayyan maksudnya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Okey, seterusnya sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-18. Okey, kaunuhu ta'ala sami'an. Kaunuhu ta'ala sami'an. Kaunuhu ta'ala sami'an. Lagi sekali, kaunuhu ta'ala sami'an. Apa maksud kaunuhu ta'ala sami'an? Maksudnya ialah keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Maksudnya apa? Keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Sama jugalah sebelum ni kita belajar sama'. Sama' tu maksudnya apa? Sama' tu maksudnya mendengar. Tapi bila ada perkataan kaunuhu, kaunuhu maknanya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Keadaan Allah Ta'ala yang maha mendengar. Okey, seterusnya kita tengok kalimah ataupun asma'ul husna sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-19. Okey, sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-19 iaitu kaunuhu ta'ala basiran. Kaunuhu ta'ala basiran. Okey, sama juga dengan perkataan basiran, perkataan yang kita telah belajar sebelum ni iaitu basar. Basar. Apa maksud basar? Basar itu maksudnya melihat. Nampak tak Ustaz
Ustazah highlightkan. Okey, highlightkan basiran maksudnya melihat. Okey, basiran maksudnya melihat. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Kaunuhu ta'ala basiran maksudnya melihat. Allah Ta'ala itu keadaannya melihat. Allah Ta'ala itu wajib sifatnya melihat. Okey. Okey. Lihat apa segala yang kita lakukan. Sama ada secara tersembunyi ataupun secara nyata. Secara kita sembunyi-sembunyi pun kita nyorok-nyorok bawah tilam. Dalam selimut kita buat, kan? Kita buat sesuatu yang tak baik, Allah Taala nampak. Kan? Kita itu secara tersembunyi. Apatah lagi kalau secara terang-terangan, secara nampak. Allah Taala itu sifatnya Maha melihat. Keadaan Allah Taala itu sifatnya wajib, Allah Taala itu sifatnya melihat. Okey, seterusnya sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang terakhir. Kita belajar 20 kan? Okey. Jadi sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-20 iaitu kaunuhu ta'ala mutakalliman. Kaunuhu ta'ala mutakalliman. Mutakalliman ni asal perkataan yang kita belajar sebelum ni kalam. Kalamun. Okey, kalam maksudnya berkata-kata. Tapi bila ada perkataan kaunuhu ta'ala ni, maksudnya keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata. Keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata. Ingat tak sebelum ni Ustazah ada ajar? Okay? Allah Ta'ala itu berkata-kata bukan melalui mulut, melalui suara. Kita boleh dengar suara macam kita dengar suara orang kan? Kita dengar suara binatang, bukan macam tu. Jadi maksud yang berkata-kata tu macam mana? Allah Ta'ala itu berkata-kata melalui segala perintahnya. Kalau dalam Al-Quran, disebutlah dalam Al-Quran. Kalau dalam kitab Taurat, adalah kata-kata dalam kitab Taurat. Tapi nak ceritanya, kata-kata Allah tidak berbunyi, tidak bersuara. Maksudnya kita tidak boleh dengar dia punya perkataan-perkataan dia. Tidak boleh dengar suara dia macam mana. Sebab apa? Sebab dia bukan manusia macam kita. Okey? Okey. Jadi untuk hari ini, Ustazah fokus kepada 5 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Okey? Ustazah dahulukan tadi dengan sifat wajib yang ke-16 iaitu kaunuhu ta'ala aliman. Okey, kaunuhu ta'ala aliman. Maksudnya apa? Maksudnya keadaan Allah Ta'ala mengetahui. Keadaan Allah Ta'ala mengetahui. Seterusnya, sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-17 iaitu kaunuhu ta'ala hayyan. Kaunuhu ta'ala hayyan. Apa maksud hayyan? Hidup. Okey, keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Kaunuhu ta'ala hayyan maksudnya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Seterusnya sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-18 iaitu kaunuhu ta'ala sami'an. Kaunuhu ta'ala sami'an. Apa maksud kaunuhu ta'ala sami'an? Keadaan Allah Ta'ala mendengar. Keadaan Allah Ta'ala mendengar. Okey, yang ke-19. Okey, yang ke-19 apa dia? Kaunuhu ta'ala basiran. Kaunuhu ta'ala basiran. Okey, basiran apa? Keadaan Allah Ta'ala itu maha melihat. Okey, maha melihat. Melihatnya bukan dengan mata. Sebab dia bukan manusia. Dia Allah. Adalah cara dia melihatnya. Tak boleh samakan Allah dengan manusia, dengan makhluk lain. Okey, itu kaunuhu ta'ala basiran. Yang ke-19. Okey, seterusnya yang ke-20, yang terakhir, sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang terakhir iaitu kaunuhu ta'ala mutakalliman. Kaunuhu ta'ala mutakalliman. Apa maksud kaunuhu ta'ala mutakalliman? Keadaan Allah Ta'ala berkata-kata. Allah Ta'ala itu berkata-kata tidak melalui perkataan, bukan melalui suara. Kita tidak boleh dengar kata-katanya. Okey? Okey, baik. Tengok latihan. Latihan dalam buku aktiviti. Semua kenal kan buku aktiviti. Okey, buku aktiviti tauhid warna kuning lah untuk darjah 1. Okey, kita tengok. Ustazah bacakan satu persatu. Okey. Okey, dia kata apa? Okey, tengok dekat muka surat yang Ustazah paparkan ni, muka surat 22. Warnakan kalimah dan erti dengan warna yang sama. Warnakan kalimah dengan erti dengan warna yang sama. Okey, contohnya. Okey, macam mana? Contohnya kita tengok kalimah ni. Okey, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Mana ada perkataan berkuasa ni? Kan? Warnakan kalimah dan erti yang sama warna. Maksudnya, contoh keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa ni, apa dia punya
jawapan yang sesuai untuk sifat wajib bagi Allah Ta'ala dalam bahasa Arab. Kan? Warna kan? Okey, contohnya. Okey. Terusnya, sorry, tadi ada gangguan sekejap. Okey, contohnya kamu jawab yang ini. Contohlah kan? Kamu warnakan lah. Susah bagi contoh je ya. Okey. Seterusnya, yang ini pula. Okey, yang ini. Kaunuhu ta'ala muridan. Kaunuhu ta'ala muridan. Okey, kaunuhu ta'ala muridan tu apa maksud dia? Kaunuhu ta'ala muridan tu apa? Yang ini ke? Ataupun yang ini ke? Okey, warnakanlah. Okey. Okey, seterusnya ada lagi tak yang kita rasa macam boleh lah kan? Lepas tu, okey, berkata-kata. Berkata-kata dalam bahasa Arab apa? Maknanya dia nak suruh kamu warnakan warna yang sama. Warna yang sama. Contoh, Ustazah bagi contoh ya. Ustazah bagi contoh ni contoh jawapan yang betul lah. Okey, jawapan yang betul. Okey, basar. Ustazah ambil yang ni, basar. Ustazah nak warna hijau. Ustazah nak warna pink. Okey, basar maksudnya apa? Basar maksudnya melihat. Ni melihat. Warna pink lah. Macam tu. Okey? Okey, ataupun nak pilih warna biru. Ustazah nak pilih warna biru. Okey, contohnya Ustazah nak pilih ni, sama. Kan? Sama. Sama ni nak warna samaun. Sama warna biru. Okey, sama ni dalam bahasa Melayu dia apa? Mendengar. Warnakan. So, kena sama warna. Okey? Maknanya semua ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 4 warna. Dua-dua. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya kita tengok dekat muka surat 23. Okey, 23 ni nak apa? 23 ni dia kata tuliskan jawapan yang betul. Ni ada jawapan mendengar. Keadaan Allah yang berkehendak. Okey, berkata-kata. Keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Dan ayat sekali ni melihat. Okey, jadi Ustazah bacakan punya bahasa Arab. Nanti pilihlah jawapan dekat sini. Okey, jawapan jawapan yang kamu nak pilih tadi tu. Okey, jawapan semua ni. Semua ni masukkan dekat bawah ni. Okey? Okey, baik. Ustazah sebutkan satu-satu. Okey, yang pertama. Samaun. Apa maksud samaun? Cari jawapan dekat dalam ni. Yang kedua, basar. Okey, yang ketiga, kalam. Yang keempat, kaunuhu ta'ala qadiran. Yang kelima, kaunuhu ta'ala muridan. Okey, boleh tengok dekat buku teks pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi ini latihan lah, latihan sambil sebut, sambil tulis. Okey, seterusnya. Okey, untuk muka surat 24, ceraikan huruf. Ceraikan huruf. Maksudnya kamu nampak huruf apa ni? Lepas tu ni huruf apa, lepas tu ni huruf apa. Okey, masukkan dekat setiap huruf ni. Okey? Ni senang. Ceraikan maknanya jadikan dia huruf-huruf tunggal. Okey, seterusnya muka surat 25. Okey, muka surat 25 dia suruh susun. Okey, yang ini, okey, yang saya sebut ni, basiran, sami'an, aliman, mutakalliman, hayyan. Okey. Ada yang tak tepat Ustazah punya kesel sekejap, sorry, semula. Okey, semula. Basiran, sami'an, aliman, mutakalliman dengan hayyan. Okey, jadi sebenarnya disuruh susun. Mula-mula mana dulu? Kaunuhu ta'ala apa? Yang pertama. Okey. Yang kedua, kaunuhu ta'ala apa? Yang ketiga, kaunuhu ta'ala apa? Yang keempat, kaunuhu ta'ala apa? Dan yang kelima, kaunuhu ta'ala apa? Okey. Berdasarkan pembelajaran pada hari ini. Muka surat 25 ni berdasarkan pembelajaran pada hari ini. Okey. Okey, seterusnya untuk muka surat 26. Muka surat 26 ni letakkan baris. Letakkan baris. Yang pertama ni kau tak ada nombor kan? Jadi Ustazah tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5.
Okey, nombor 1, kaunuhu ta'ala. Macam ni ejaan dia. Baris dia. Kaunuhu ta'ala, apa dia? Okey, ni pun pelajaran yang kita dah belajar hari ni. Okey, dan yang terakhir, keadaan Allah, tuliskan erti. Tadi dalam bahasa Melayu ni tulis dalam bahasa tadi dalam bahasa Arab ni tulis dalam bahasa Melayu pula. Okey. Okey. Baik, Ustazah sebutkan satu persatu. Keadaan Allah Taala mengetahui. Yang ini ialah keadaan Allah Taala mengetahui. Yang ini keadaan Allah Taala yang berkata-kata. Yang ini kaunuhu ta'ala, keadaan Allah Taala yang hidup. Okey, yang ini keadaan Allah yang mendengar. Dan yang terakhir, keadaan Allah yang melihat. Jadi nanti masukkanlah. Okey. Yang ini semua jawapan. Okey, masukkan dekat bawah ni. Okey, nombor 1 apa? Nombor 1 tadi, nombor 1, kaunuhu ta'ala sami'an. Cari jawapan dekat atas ni. Yang kedua, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Yang ketiga, kaunuhu ta'ala basiran. Yang keempat, kaunuhu ta'ala aliman. Dan yang kelima, kaunuhu ta'ala hayyan. Okey. Untuk latihan, itu sahaja. Kalau sekiranya tidak jelas, boleh ulang-ulang Ustazah punya video untuk dengarkan semula Ustazah punya penerangan untuk latihan nilai ya. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.